Assalamualaikum, selamat pagi, selamat hari Isnin, salam Ramadan ke-18 pada tahun 2020. Hari ini kita akan tengok dua pair currency sekaligus, iaitu pair Euro Japanese Yen dan pair GBP Japanese Yen. Pertama sekali kita akan tengok pair Euro Japanese Yen. Macam biasa, kita punya time frame yang kita tengok paling utama adalah di time frame H4. Okay, so di time frame H4 kita ada indikator kita RSI stokastik yang sedang menuju ke paras di atas 90, iaitu bila indikator kita dah berada di atas paras 90, bermakna kita akan mengambil posisi untuk sell pada pukul 9 nanti. Sebab pukul 9 nanti candle H4 kita akan tutup dan buka yang baru. Jadi apabila semua indikator RSI stokastik kita ini dah berada di atas 90, so kita akan masukkan posisi sell untuk pair Euro Japanese Yen. Okey, ada dua sebab kita analisa pair Euro Japanese Yen pagi ini. Ada dua sebab kenapa kita nak sell. Yang pertama, macam saya cakap tadi, RSI stokastik kita sudah pun berada ataupun sedang menuju ke paras di atas paras 90, ya. Dan kemudian alasan nombor dua adalah kalau kita lihat pada carta daily untuk pair Euro Japanese Yen ni, kita ada satu market structure ataupun struktur pasaran di mana harga telah pun berjaya menembusi paras support di sini, ya. Dan mengikut teori ataupun prinsipal pergerakan arah pasaran, apabila sesuatu support itu berjaya ditembusi, dia akan cuba patah balik. Okey, macam dekat belah bawah ni, dia dah berjaya tembus, so dia akan cuba patah balik untuk ambil momentum kejatuhan yang lebih jauh. So bila dia dah tembus, dia akan patah balik dan baru dia turun balik semula. Itu dia punya teori pergerakan arah pasaran dalam forex ataupun mana-mana pasaran sekalipun. So kalau kita tengok, sebab tu saya tandakan satu garisan ni yang kita panggil dia, ini indikator juga, kita panggil dia Fibonacci ataupun nama penuh dia Fibonacci retracement. Saya tandakan, saya garis, saya tarik, dan kemudian bila kita tarik Fibonacci retracement ni, dia akan keluar level-level 61.8, 50, 38.2, 23.6 dan kosong. Level-level ni apa maksud dia? Level-level ni menandakan ataupun menunjukkan kepada kita sampai di mana, sampai dekat mana harga tu akan buat patah balik tu. Dia akan buat patah balik sekejap. Dia akan buat patah balik sekejap, tapi sampai mana? Dekat paras mana? Pada tahap mana dia akan buat pembetulan harga ataupun pembalikan harga tu. Dia akan patah balik dekat paras-paras yang saya nyatakan tadi itulah, di Fibonacci retracement tu. 61.8 boleh jadi, 50 boleh jadi, 38.2 boleh jadi, 23.6 pun boleh jadi. So, apa yang saya buat, selalunya saya akan letak pending order dekat 38.2 dengan 23.6. Tapi kali ini saya letakkan yang pending order yang nombor 2 tu tinggi sikit, sebab saya nampak ada dua shadow dekat sini. Mungkin yang memungkinkan harga untuk ignore paras 23.6 dan naik ke atas, iaitu di 117.4. Tapi kalau kata korang nak letak juga dekat sini, tak ada masalah, letak je lah, tak ada masalah. So kalau korang nak letak, kalau ikutkan trading style aku yang biasa, trading style saya yang biasa, letak dekat paras 38.2 dengan 23.6, dan kemudian kita letak stop loss di 117.8. 117.8 ni level di atas paras kosong, bermaksud kalau harga tu dah patah balik tapi dia patah balik full, patutnya dia tak patah balik full, dia akan hanya ambil patah balik tu untuk lajak lagi. Macam kita main kereta, mainan, untuk yang tarik-tarik tu, kita nak lajukan dia ke depan, kita kena tarik dia ke belakang dan kemudian baru dia speed up ke depan kan. Sama macam ni, bila dia dah tembus tu,
dekat support tadi tu yang macam saya tandakan, saya kata dekat support daily ni dekat sini, bila dia dah tembus, dia akan buat correction sekejap. So kita tengah tunggu untuk masuk sell di dalam keadaan dia tengah buat retracement. So bila retracement dia tu dah complete ataupun retracement dia tu dah habis, dia akan turun balik semula ke bawah, insyaAllah. So andai kata dia patah balik habis, dia langgar semua balik kat atas ni, bermaksud sell tu dah tak balik. Sebab tu kita letak stop loss dekat belah atas ni, supaya bila dia dah patah balik habis tu, kita tak berada dalam kerugian yang lebih teruk lah. Sebab normally bila dia patah balik habis, dia akan patah balik terus. Dia dah tak ada turun dah, dia naik saja. Kebiasaan lah. So kita tak nak duduk dalam keadaan macam tu, okay? So ada dua sebab lah, Euro Japanese Yen. Yang pertama, indikator tadi RSI Stochastic telah pun berada di atas paras 90, ataupun belum tutup lagi candle pukul 9 H4 kita. So kita boleh cakap dia sedang menuju ke arah paras 90. Tetapi selain daripada nanti saya pukul 9 saya akan entry instant untuk RSI Stochastic di time frame H4, saya pun akan tandakan ataupun letak pending order saya di paras-paras FR 38.2, 23.6, ataupun kalau di Euro Japanese Yen saya masukkan di 117.4, dan kemudian saya letakkan stop loss 117.8. TP kat mana? TP saya ambil di paras FR. FR ni Fibonacci retracement di paras FR 100, iaitu di 114.4. Okey, yang itu untuk Euro Japanese Yen. Kita move kepada GBP Japanese Yen. GBP Japanese Yen, dia punya market structure tu sama juga macam Euro Japanese Yen tadi. Dia ada dua sebab. Yang pertama, kalau kita tengok dekat time frame H4, indikator RSI Stochastic kita dah bagi full setup untuk sell. Kenapa full setup? Kita tengok garisan indikator ni, RSI 3 pun dah duduk atas 90, Stochastic 533 pun dah duduk atas 90, Stochastic 935 pun dah duduk atas 90. So, tutup je candle H4 pukul 9 nanti, kita akan terus masuk sell. Yang itu reason yang pertama. Reason yang kedua, sama juga macam Euro Japanese Yen tadi. Kalau kita tengokkan di daily, dia ada satu paras support yang dia dah berjaya pecahkan dekat sini. So, macam saya cakap tadi, bila paras support berjaya dipecahkan, dia akan cuba untuk buat pembalikan harga, pembetulan harga, apa lagi? Retracement, semua nama-nama ni lah. Tapi tujuan dia sebenarnya adalah untuk dia ambil momentum kejatuhan yang lebih jauh. Itu dipanggilkan dengan retracement atau pembetulan harga, apa-apa nama yang korang nak panggil lah. Dekat mana dia akan buat pembetulan harga? Macam saya cakap tadi, saya selalu akan tunggu di level 38.2 dengan 36. Yang ini saya follow saya punya rules betul-betul. Saya letakkan dua pending order di 38.2, 23.6, dan stop loss saya di 135.5. TP dekat mana? 130.6. Okey. So sama macam Euro Japanese Yen tadi, GBP Japanese Yen ni pun ada dua sebab. Yang pertama, RSI Stochastic di time frame H4 dah bagi setup untuk sell. Yang kedua, kita ikut market structure di daily, dia dah buat penebusan di support, dan kemudian dalam fasa correction, kita tunggu je untuk sell semula untuk kejatuhan yang lebih jauh. Itu dua sebab sahaja. Untuk pair Euro Japanese Yen dan GBP Japanese Yen sama je reason dia. Ada dua sebab. Sekali lagi kita recap. Ada dua sebab kenapa saya sell pair Euro Japanese Yen dan GBP Japanese Yen. Yang pertama, technical indicator RSI Stochastic kita telah pun menunjukkan keadaan di mana overbought ataupun terlebih belian berlaku. Kenapa kita panggil dia terlebih belian atau overbought? Indikator RSI Stochastic kita ni sudah pun berada di atas paras 90. Yang itu pertama lah. Bila indikator RSI Stochastic kita dah berada di atas 90, jadi kita punya posisi adalah masuk sell. Bila nak masuk sell? Masuk sell bila candle H4 ditutup pukul 9, pukul 1, pukul 5. So kejap lagi pukul 9 candle H4 nak tutup pagi ni. Kita punya RSI Stochastic pun dah bagi setup yang cantik, so kita masuk sell.
Yang kedua, sebabnya adalah kita follow market structure di time frame daily. Di time frame daily, kita boleh nampak satu paras support, paras sokongan telah berjaya ditembusi pada minggu lepas. Jadi, kita beranggapan kenaikan harga pada ketika ini hanyalah bersifat sementara ataupun bersifat pembetulan harga semata-mata. Dan apa yang kita buat, kita gariskan Fibonacci retracement dan kemudian kita tunggu ataupun letak pending order di 38.2 dan 23.6 untuk harga turun lebih jauh nanti ke bawah. Okey, boleh faham tak Fibonacci retracement punya prinsip? Ya. So, dalam fasa pembetulan harga ni kita ambil peluang untuk sell disebabkan oleh dua sebab tadi itu sahaja. Okey, boleh faham? Sangat simple, sangat mudah. Kalau ada apa-apa soalan boleh tulis di ruangan komen. InsyaAllah kalau ada masa saya reply. Ataupun boleh tengok dekat video description. Ada Facebook page, ada Instagram, ada pelbagai media sosial saya kat situ. Boleh hubungi saya terus dekat situ. Okey, cukup sahaja setakat ini untuk perkongsian minggu ini. Mungkin akan ada lagi, cuma untuk hari Isnin ni ada dua sahaja pada pagi ini. InsyaAllah semoga bermanfaat, semoga korang boleh profit yang baik-baik. Jaga puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.